baik. Tak, kita suruh kita beli minyak, dia pergi je. Tak, buat balik duit. Dia balik duit. Ni duit baki ni. Ni cucu. Dia kata, ambil lah. Kita baik. Ni, tak ada kisah. Ambil lah, simpan lah. Tapi kalau dia minta awal-awal lagi, mana ngopo kita? Ni bukan ni. Nak bagi 2 persen berbayar ni. Kita kata nak ngumpul-ngumpul tak payah pergi lah. Tak, semua lain. Tapi kalau dia gitu balik, ni bagi dia kata, ambil lah bagi. Gitu. Kaedah dia. Ada kaedah. Sebab tu ikhlas itu dengan Allah SWT akan menjanjikan pahala yang lebih banyak daripada apa yang dijanjikan kalau kita buat ikhlas kepada Allah SWT. Tapi tak ikhlas, janji pun mungkin ditarik balik. Nampak sangat kita ni. Seorang hamba yang tidak baik si Allah SWT. Itu yang kita kena, sepatutnya kita kena hayati. Itulah hayati daripada bacaan-bacaan. Bukan sekadar kita ingat makna. Ar-Rahman makna dia Maha Pemurah. Sekatu tu panggil tidak. Tak masuk dalam hati kita, tak berasa. Tak berasa dan tidak memberi kesan yang mendalam dalam ibadat kita tu sendiri dengan Allah SWT. Apatah lagi dengan ayat-ayat yang lain daripada Fatihah itu sendiri. Isunya bahawa kita kena belajar banyak-banyak tafsir dan ulasan para ahli ulama. Dengan ilmu itulah yang paling menajamkan ingatan kita, pengetahuan kita, sehingga kita dapat khusyuk dalam ibadat sembahyang kita itu sendiri. Dan Allah Ta'ala ni Ar-Rahim, amat kasih sayang. Itu panjang juga ceritanya. Dia kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah hamba-hambanya dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Ta'ala ni ialah, kalau kita dari sudut tauhid pun tidak wajib Allah Ta'ala buat baik kepada kita. Apa yang kita dapat ini adalah kurnia daripada Allah saja Tuhan nak bagi. Wajib kata Tuhan bagi? Tak wajib. Kalau kita tak terima kasih lagi, macam mana? Wajib kata Tuhan baik kita ni, bagi sehat, bagi kemewahan, bagi kedudukan. Wajib kata? Tak wajib. Harus. Dia nak bagi boleh, dia nak bagi pun boleh. Tapi dia bagi dengan kurnianya. Allah baik. Syukurlah. Syukur. Padahalnya tak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah Ta'ala. Harus. Tapi dia pilih, takdir dan pilih untuk nak bagi kebaikan. Jangan kita nampak apa yang kita dapat ini adalah hasil daripada usaha kita. Tidak. Ini hasil daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurnia Tuhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memerintah, memiliki dan mengurus serta menjadikan sekalian alam ini. Sekalian alam ini adalah diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah dan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga tidak ada sesuatu yang berlaku dalam alam ini melainkan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullu min indillah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan dia juga menjadikan kerja buat kamu. Allah Ta'ala apa mana dia kita? Tak ada. Tak ada. Semuanya adalah daripada Allah. Sebab tu itulah. Jangan kita duduk bangga, jangan kita duduk ujub, jangan kita sum'ah, jangan kita takabur. Sebab apa yang kita buat itu adalah kurniaan daripada Allah, bukan daripada kita. Ada hak Tuhan bagi kepada kita. Ustaz, ada soalan boleh? Ada orang tanya, tapi saya tak pandai nak jawab balik. Dia kata Allah Ta'ala itu kan Maha Penyayang, kenapa dia izinkan orang buat maksiat? Macam orang nak buat maksiat tu kan, tapi kalau Allah tidak izinkan tak berlaku. Jadi kenapa Allah izinkan maksiat itu berlaku? Sebenarnya isunya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah Ta'ala dah sebut la yus'alu amma yaf'alu, tidak boleh ditanya apa yang Allah Ta'ala buat. Wa hum yus'alu, mereka itu manusia yang kena tanya.
Sepatutnya dia kena tanya. Orang buat maksiat tu kena tanya, kenapa Allah Ta'ala mengizinkan dia buat maksiat? Bukan tanya bapa tu izin dia. Itu salah. Kenapa tu izin dia? Bukan. Kenapa dia diizinkan oleh Allah Ta'ala buat maksiat? Dah. Kenapa dia diizinkan? Kenapa dia Tuhan jadikan dia buat maksiat? Kena tanya dia tu. Jangan tanya Tuhan, kenapa Tuhan jadikan dia buat maksiat? Itu salah. Tuhan tak bagi tanya macam tu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi ringkas ceritanya, kesimpulannya bahawa kita dan sesiapa saja, kita sendiri pun, apabila kita buat maksiat, kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala khizlan, Allah Ta'ala marah, dan Allah Ta'ala tidak beri perlindungan kepada kita. Orang yang ia Tuhan sayangi dilindungi oleh Allah, orang ni Tuhan lindungi juga daripada buat maksiat. Orang yang Tuhan kasihi, Allah Ta'ala lindungi daripada buat maksiat. Orang ni tak buat maksiat. Contoh Nabi SAW, para Nabi SAW. Orang ni maksum, terpelihara. Siapa dia pelihara? Allah. Allah pelihara dia, sebab tu dia terpelihara. Jadi dia tak buat maksiat, Tuhan pelihara. Jadi kalau kita buat maksiat, bermakna Allah Ta'ala tak pelihara kita. Kenapa Tuhan tak pelihara kita? Tentu dia marah kepada kita. Sebab apa dia marah? Itu neraka kita lah. Ada sesuatu yang kita buat yang menyebabkan Tuhan marah kepada kita. Jadi kena tanya kita, kenapa Allah Ta'ala izinkan kita buat maksiat? Tentulah Allah ada benda yang Tuhan marah kepada kita. Jadi kena cek balik lah, apa yang tidak sempurna kita dalam menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksiat sajalah. Sebenarnya segala permasalahan yang berlaku dalam diri kita tu kena tengok dosa kita dengan Allah Ta'ala. Bukan setakat tu saja. Orang alim ulama sebut permasalahan dalam keluarga. Apa anak kita jadi masalah? Anak kita jadi masalah. Jadi antara sebab musababnya dan anak kita masalah tu mana terbeban kepada kita. Sebenarnya itulah hasil daripada derhaka kita sebagai bapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena insaf, jangan tu tengok kepada anak kita hang rusak, kena tengok kita. Itu kesan daripada derhaka kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak lihat. Kita tak lihat. Ada. Jadi kalau kita banyak melihat, baca kitab dan sebagainya, jadi Allah Ta'ala tu maha adil. Allah Ta'ala maha adil dan maha suci Allah Ta'ala daripada menzalimi dan menganiayai. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada. Jadi adilnya Allah Ta'ala begitulah. Jadi kalau kita lihat di situ, maknanya proses yang pertama, kita nak betul keluarga, betulkanlah diri kita dulu. Betul diri kita dulu. Mungkin adalah ramai sahabat-sahabat kita tidak ramai, tidak berikan anak bermasalah, dia jumpa, minta nasihat kita. Jadi kita cakaplah dalam kita sebut, cuba kita tengok latar belakang kita dahulu. Kita dulu macam mana. Jadi untuk supaya ada keinsafan, kebaikan, dalam yang baik, kita sebut itulah. Itulah hasil daripada dulu-dulu lah tu. Hasil daripada, sebab Allah Ta'ala ni dia tidak bagi selalu. Dia nak marah kita maksiat, dia tak bagi selalu. Mungkin kesannya. Sebab tu dalam banyak kitab dia sebut apa? Mempesakai. Kalau kitab-kitab Jawi kita belajar, banyak perkara-perkara yang disebut dengan bahasa mempesakai. Mempesakai papa ke, mempesakai lupa ke. Apa makna mempesakai papa? Siapa dia yang akan papa? Gitu dia. Mempesakai papa banyak kan amalan-amalan yang kita tengok sikit. Tapi dia kata ini amalan perbuatan mempesakai papa.